wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali saya mohon kemaafan kerana terlambat sedikit salah perkiraan. Kira dari rumah kemari dalam 30 minit, rupanya 45 minit. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan taufiknya juga dapatlah kita ni mengadakan kursus asas ibadah haji dan umrah kali kedua dalam sesi kali kedua. Jadi mudah-mudahan insyaAllah kita dapat jalankan dengan lancar insyaAllah. Jadi kalau habis kita lihat di sana, ini di mana ni? Di mana dia? Okey. Apa namanya ni? Ini adalah perjalanan haji bagi jemaah Brunei. Perjalanan haji bagi jemaah Brunei ini, kalau habis kita lihat di sana, nombor 1 daripada Brunei, biasalah daripada Brunei yang akan naik terus ke Madinah. Lepas daripada Madinah ke Mekah. Nama tempat kalau saya sebut nama tempat Mekah. Lepas ke Mekah ke Arafah. Daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Dan daripada Muzdalifah, di sini daripada Muzdalifah ini mungkin pada tahun 2014 ataupun 2012 ke bawah, kebiasaannya jemaah Qatari Brunei ini lepas daripada Muzdalifah terus ke Mina selalunya. Tapi untuk start 2012 ataupun 2014 ke atas, daripada Muzdalifah terus menuju ke Makkah. Lepas satu garang baru tak menuju ke Mina, baru tak balik semula ke Makkah, Jeddah, Brunei. Inilah secara ringkasnya perjalanan haji negara Brunei Darussalam, insyaAllah. Okey. Oh, nah, itu kan. Jadi kita ni ulang balik minggu lepas berkenaan dengan pengertian haji dan umrah. Okay. Sebelum kita masuk yang slide yang kedua, iaitu berkenaan dengan menziarahi Madinah. Jadi kalau kita lihat ini pengertian haji dan umrah, iaitu berniat untuk pergi ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadat tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ini pengertian haji, berniat untuk pergi ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadat-ibadat tertentu dengan syarat-syarat tertentu, dan ada lagi kadang-kadang kena masukkan pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu. Lepas itu baru kalau kita lihat umrah, berniat untuk pergi ke Baitullahil Haram pada bukan waktu haji. Itu nah. Untuk melaksanakan ibadat-ibadat tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ibadat yang haji ini apabila disebut ibadat haji, maka ia ada umrah dan haji. Kalau disebut apa tadi? Ibadat haji, ia ada ibadat haji dan umrah, dua-dua. Sama ada dibuat haji atau umrah itu sebelum haji, ataupun dibuat semasa haji, ataupun dibuat selepas haji. Tiga cara. Kalau umrah saja, ada cerita haji lah. Kalau orang belajar punya, kalau umrah punya, umrahnya tu ada ibadat haji. Tapi kalau disebut ibadat haji, maka ia harus ada umrah package. Ini dalilnya, dalil kewajibannya, maka sudah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah manusia untuk mengerjakan ibadat haji, niscaya mereka akan datang kepadamu, yakni rumah Tuhanmu, dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus, disebabkan lamanya perjalanan yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ayat tadi walaupun diturunkan kepada Nabi SAW, namun sebenarnya perintah di sini dan serulah manusia itu bukan kepada Nabi SAW, tapi kepada siapa? Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim lepas siap membina Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala
diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyuruh manusia. Ini ayatnya, dalilnya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita diperhatikan macam-macam jenis manusia datang menuju ke Baitullahil Haram. Okey. Seterusnya syarat wajib haji dan umrah. Ini sudah kita disentuh, ini kita diulang sekali lagi. Ada 5 perkara. 1, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, berpuasa. Kita difokus kepada yang kelima. Tidak diwajibkan haji dan umrah ke atas mereka yang tidak mampu. Dan yang tidak mampu ini ada 2 lagi yang punya definisi. Kalau kita lihat di sini, yang pertama berpuasa ada 2. 1, berpuasa menunaikan haji dengan sendirinya dengan badannya sendiri. Yang pertama. Yang kedua, berpuasa menunaikan haji dengan perantaraan orang lain. Ini yang kedua. Jadi apa maksudnya berpuasa menunaikan haji dengan sendirinya ini? Yang pertama sekali, ada bekalan tampang pergi dan balik. Itu pertama. Ada duit untuk dibawa ke sana, tersedia kemudahan asas, air, makanan dengan harga yang patut, ada kenderaan untuk perjalanan aman dan selamat dari bahaya pergi dan balik, sihat tubuh badan, ada masa kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Ini definisi untuk berpuasa menunaikan haji dengan sendirinya. Adapun kalau orang itu tidak berkemampuan, orang yang cukup keuangan tetapi tidak mampu menunaikan haji sendiri kerana uzur, sakit, tidak ada harapan sembuh atau terlalu tua, boleh digantikan oleh orang lain dengan upah atau secara sukarela. Tapi jarang orang akan mau secara sukarela, biasanya membayar. Kalau pada haji, masyarakat itu lebih kurang bayarannya 2.000 rial. Berapa bulan itu? Lebih kurang 900 lah, 1.000 bulan. Jika seseorang meninggal dunia dan belum menunaikan fardu haji, dan maka kewajiban itu tetap menjadi hutang, waris atau penerima waris wajib melaksanakan dengan menghantar orang lain menunaikan haji bagi pihak si mati sama ada dengan upah dan yang berpatutan atau secara sukarela. Okey. Nah, kita dimasuk arah rukun dan wajib haji. Ini yang paling penting kita akan ingati. Apabila menunaikan ibadah haji, ia sudah di amalan-amalan yang akan kita buat tidak banyak. Ada, kalau di sini lihat 12 perkara saja. 6 campur 6 jadi 12. Yang pertama sekali, niat ihram haji. Itu dulu, niat ihram haji. Bukan memakai ihram, bezakan. Memakai ihram sama berniat ihram lain tu. Ingat ya, kalau hanya memakai kain ihram, belum lagi dikenakan pantang larang ihram selagi ia belum berniat. Kalau ia sudah berniat, itu baru tak start bermula. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf. 4, sa'i. Yang kelima, bercukur, bergunting. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Ini rukun haji. Rukun haji ini mesti ada, mesti dibuat. Kalau sekiranya salah satunya indah dibuat, maka habislah haji kita. Na'udzubillah min zalik. Habis haji. Dan lagi dapat punya orang paksa diqada balik. Adapun wajib haji, ini indah bapa, bukan indah bapa. Salah perkataan. Bukan indah bapa. Tapi kalau sekiranya sama ada dilanggar ataupun indah dibuat, maka pada waktu itu ia boleh dibayar, sama ada bayar fidyah ataupun dam. Okey, yang pertama sekali apa? Niat di miqat. Niat di miqat, bezakan. Yang pertama, ada rukun haji itu niat ihram haji. Yang kalau wajib haji, niat di miqat. Kalau rukun haji, ia semata-mata niat sahaja. Semata-mata niat sahaja.